Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nasta'nif ad-dars wa nuwasil haitsu waqafna alaih. Kita sambung pengajian dalam Syarh Sunnah, tapi masih lagi pada perbincangan usul Ahli Sunnah wal Jamaah dalam beriman dengan sifat dan nama Allah. Usul yang ketiga adalah bab sifat, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala ini adalah dari sudut nature, tabiatnya ialah sama. Sama dari sudut kita kata konsepnya adalah kita berpegang dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita berpegang dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, bahawa setiap sifat Allah Ta'ala itu kita imani ianya ada pada Allah Ta'ala dengan kaifiat yang berbeza dengan kaifiat makhluk. Sama ada sifat itu sifat zat Allah, perbuatannya, ya, konsepnya tidak berbeza. Sama ada ia sifat yang sabit dalam Quran, dalam hadis, hadis mutawatir, hadis ahad. Yang penting, jikalau telah sabit dalil dan bukti bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut, maka konsep kita beriman ialah kita mengisbatkan kewujudan sifat tersebut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kita menyamakan kaifiatnya dengan kaifiat makhluk. Dirumuskan kaedah ini dengan perkataan para ulama, al-qawlu fi ba'd as-sifah kal-qawli fi ba'dihal akhar. Perbincangan tentang sebahagian sifat, metodologinya sama seperti perbincangan pada sebahagian sifat yang lain. Ini kerana aliran-aliran selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah kita belajar sebelum ini, kita dapati mereka ada sikap double standard, ada dui standar yang mereka gunakan dalam beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah kita tidak ada dui standar. Kita hanya ada satu piawaian yang setara. Kalau kita tengok golongan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, mereka mengisbatkan sejumlah sifat dengan kaedah-kaedah yang kita boleh katakan sahih. Mengisbatkan bagi Allah ilmu, pendengaran, penglihatan, hidup, berkata-kata, walaupun ada perincian-perinciannya yang mereka menyimpang. Dan penyimpangan itu berlaku kenapa? Kerana dui standar yang mereka amalkan. Ya. Jadi ini yang kita tak nak. You isbat Allah Ta'ala berkata-kata. Okey, berkata-kata dengan kaifiat yang tidak sama dengan berkata-kata makhluk. Okey, sudah cukuplah. Tak payahlah you nak perincikan, tapi kita tak boleh terima Allah Ta'ala bercakap dengan huruf dan bercakap ada suara, sedangkan telah datang dalil. Dalil yang mengisbatkan Allah berkata-kata, mengisbatkan juga Allah berkata-kata dengan huruf dan suara. Dia adalah at the same package. Dan ini kita akan dapat lihat pada sifat kalam ini, nyata di sini double standard yang sangat dahsyat diamalkan oleh golongan mutakallimatul asy'ariyah. Kerana hakikatnya bila mereka isbatkan sifat berkata-kata bagi Allah, dalil yang mereka gunakan daripada Al-Quran dan Sunnah
Semuanya menunjukkan Allah itu berkata-kata dengan huruf dan suara yang tidak sama kaifiatnya dengan huruf dan suara makhluk. Tetapi mereka boleh terima Tuhan berkata-kata, tapi mereka tak terima huruf dengan suara. Dan kata tak betul lah. Kan? Demikian juga golongan Mu'tazilah. Bila mereka isbatkan nama bagi Allah, ya, dan mereka isbatkan ahwal, hakikatnya dalil yang mereka pakai adalah dalil yang mengisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi kenapa kamu tidak boleh terima di sana ada haqiqatul qiyam sifah billahi Ta'ala. Jadi ini adalah kontradik. Ya. Ahli falsafah isbatkan kewujudan Allah. Ya. Mengisbatkan bagi Allah umur idhafiyah, nisbiyah. Jadi apa beza kalau mereka isbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain dengan kaedah yang sama, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak membezakan. Kalau kita isbat Allah Maha melihat, kita beriman, dan kita juga boleh beriman dengan nas yang mengatakan Allah melihat dengan mata, dan mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Allah berkata dengan huruf dan suara yang tidak sama dengan huruf dan suara makhluk. Allah mendengar, tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah ada dua tangan, tidak sama dengan dua tangan makhluk. Allah ada kaki, tidak sama kaki makhluk. Ya? Jari jemari Allah tidak sama dengan jari jemari makhluk. Dan seterusnya. Kita tidak bezakan, kita terima sejumlah sifat yang bahagian lain kita tolak atau takwil. Ini maksud kaedah yang ketiga ini, kerana tidak ada dalil yang membezakan. Dalil yang menunjukkan ianya sama. Tidak ada double standard. Dan mereka yang mengambil sikap double standard, dui standard tadi, mereka tidak ada dalil, melainkan bagi mereka sifat yang kami takwil ini kerana adalah kelaziman daripada kaedah atau dalil hudus, dalil a'rad yang mereka pakai, yang kita dah buktikan ianya adalah palsu. Ianya adalah false. Walaupun kita mengakui bukanlah makna semua isu tentang sifat adalah sama, kerana kita tahu sifat berbeza pada dirinya. Melihat bukan mendengar, mendengar bukan berilmu, berilmu bukan berkata-kata. Setiap sifat ada kewujudan yang khusus pada dirinya sendiri. Ya. Dan sifat itu ada juga sifat yang sabit dengan semata-mata khabar daripada Allah Ta'ala, dan ada yang sabit dengan pendalilan akal ataupun pendalilan panca indera. Itu juga kita tidak menafikan perkara tersebut, ya. Tetapi kita nak kata di sini metodologi dalam beriman. Pada inilah perbincangan kita sekarang ni, ialah kaifiyat beriman, cara kita beriman, bahawa kita tak boleh membezakan apa yang Allah bezakan, dan kita jangan samakan apa yang Allah, kita tak boleh samakan apa yang Allah bezakan, dan kita jangan bezakan apa yang Allah samakan. Ya? Apa yang Allah dah samakan, kita jangan bezakan. Inilah al-mizan, ukuran neraca yang Tuhan turunkan kepada para anbiya dan rasul. Dan inilah akal yang waras, bahawa akal itu dia menyamakan apa yang sama, membezakan apa yang berbeza, bukan sebaliknya. Ya.
Kemudian kaedah yang keempat ialah bahawa sifat Allah Ta'ala itu pelbagai dari sudut hubungannya dengan zat. Sifat dari sudut hubungannya dengan zat Allah Ta'ala, ada sifat yang mulazimatul lizzat, yang sentiasa ada pada zat Allah, tidak lekang daripada zat Allah Ta'ala, sentiasa ada. Ya? Dan ada sifat yang tata'allaku bil iradati wal qudrah, yang bergantung dengan kehendak dan kudrah Tuhan. Ya. So ada sifat yang memang merupakan hilyatul zat, yang memang merupakan ini adalah berada pada zat. Dia tidak berubah, tidak hilang, tidak lekang, sentiasa ada pada Allah. Dan ada sifat yang merupakan perkara yang Allah Ta'ala buat pada masa yang dia kehendaki, dengan cara yang dia kehendaki, dan dia tidak buat pada masa yang lain, yang kita sebut sebagai sifat fi'liyah. Masalahnya kalau kita kata istiwa di atas arash, sifat istiwa di atas arash dengan ulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas sekalian makhluknya. Sebelum dia ciptakan arash, selepas dia ciptakan arash, sebelum dia cipta langit dan bumi, selepas dia cipta, Tuhan tidak pernah berada di bawah mana-mana makhluk, dan tidak pernah ada mana-mana makhluk yang naik atas daripada Tuhan. Jadi sifat ulu adalah sifat zat bagi Allah Ta'ala yang sentiasa mulazimah lizat. Allah sentiasa di atas. Tetapi sifat istiwa, berada di atas arash, hanya dilakukan oleh Allah Ta'ala setelah dia menciptakan arash, dan setelah dia menciptakan langit dan bumi, kemudian barulah Tuhan letakkan arash itu di atas langit yang ketujuh, menjadi bumbung bagi alam. Maka ketika itu barulah Allah Ta'ala istiwa di atas arash. Ya, naik ke atas arash. Jadi perbuatan istiwa, sifat fi'liyah ini adalah perbuatan yang baharu secara nisbahnya berbanding ulu. Yang ulu tidak pernah lekang daripada zat Allah. Dia adalah memang esensi Tuhan. Bahawa Tuhan itu al-aliyul azim. Sentiasa maha tinggi, sentiasa maha agung. Ya. Kalau kita kata yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tentulah turun Tuhan ke langit dunia ini setelah diciptakan langit dunia. Ya, bukannya sebelum. Ya. Dan apabila langit dunia semua telah dimusnahkan alam ini nanti, Tuhan tidak turun lagi ke langit dunia. Ya. Allah Ta'ala akan datang kepada ahli syurga setiap hari Jumaat. Tidak lagi turun ke langit dunia setiap 1/3 malam yang akhir. Jadi sifat ini akan berhenti, ada permulaan yang dilakukan Tuhan dan akan ada kesudahannya. Ya. Jadi ini kita panggil sifat ikhtiyariyah, sifat perbuatan yang Tuhan buat dengan pilihan, kehendak dan kudrahnya. Dia buat bila dia nak buat, dia tak buat bila dia tak buat. Ya. Jadi di sini ada dua bentuk sifat yang kita isbatkan. Yang sifat ini datang dalam nas. Perbezaannya jelas dan nyata. Diberitahu oleh Allah Ta'ala sendiri. Ya. Dan kaedah ini adalah perkara yang menjadi perbezaan di antara ahli sunnah wal jamaah dengan firqah-firqah yang lain. Semua ahli kalam kecuali Karramiyah bersepakat menolak sifat ikhtiyariyah. Semua ahli kalam kecuali Karramiyah bersepakat menolak sifat ikhtiyariyah. Yang berbaki hanyalah ahli sunnah wal jamaah dengan Karramiyah.
Kemudian ahli sunnah wal jamaah dengan karramiyah bertolak belakang, berbeza pandangan pada satu perkara, iaitu dari sudut jenis sifat ikhtiariyah ini. Bagi ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala walaupun dia beristiwa di atas arash, setelah arash itu dicipta dan setelah selesai dia mencipta langit dan bumi, tetapi Allah itu semenjak azali mempunyai kudrah untuk istiwa di atas arash. Sejak azali Allah Ta'ala itu ada kemampuan untuk turun ke langit dunia, dan walaupun dia tidak lagi turun ke langit dunia, tetapi kemampuannya untuk turun, untuk datang kepada makhluknya sentiasa ada dan tidak akan lenyap. Adapun karramiyah, mereka isbatkan bagi sifat ikhtiar ini permulaan dari sudut jenis. Dia berkata sebelum Tuhan bercakap, Tuhan tidak ada sifat berkata-kata. Sebelum Tuhan mencipta, Tuhan tidak ada sifat mencipta. Kita kata tak. Tuhan mencipta pada masa ia mencipta. Tetapi Tuhan ada sifat mencipta sejak azali. Sebelum dia mula mencipta. Sejak azali Tuhan ada sifat mencipta Adam AS. Bukan semenjak dia mencipta Adam, barulah dia bernama Khaliq li Adam. Pencipta Adam, Khaliq wa Adam. Bukan setelah dia mencipta langit dengan bumi, barulah Tuhan diberikan nama Rabbus Samawati wal Ardh. Sifat ini ada pada Allah dari sudut jenisnya sejak azali. Dia bukan sifat yang baharu ada pada Tuhan seperti makhluk. Dia adalah sifat yang azali, qadim dari segi jenisnya. Tetapi baharu dari segi afrad, dari segi individu perbuatan itu. Dari segi berulang-ulangnya, dari segi perpetualness, keberlangsungannya. Itu yang baharu. So the attribute is eternal in the essence. Dari segi zatnya sendiri, dari segi esennya, esensinya, dia adalah qadim. Tetapi baharu dari segi perpetualness, dari segi berulang-ulang. Ya. Tetapi karramiyah di sini mereka sesat. Mereka menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasul kerana mereka mengatakan bahawa sifat Tuhan itu baharu dari segi esensnya, dari segi kewujudannya, dari segi ontologinya. Ianya baharu. Ini adalah pernyataan yang cukup sesat, bercanggah dengan wahyu. Ya. Adapun golongan ahli kalam yang lain, mereka bersepakat menafikan hudus daripada Tuhan. Seperti mana telah kita ketahui kaedahnya daripada mazhab mereka. Kerana hudus adalah, bagi mereka adalah ciri-ciri utama kemakhlukan. Kerana dengan itulah mereka mengisbatkan kewujudan Tuhan. Tuhan adalah qadim dan makhluk adalah hadis. Jadi Tuhan tidak boleh ada sifat baharu dengan makna perpetualness, tajaddud, berulang-ulang. Ya. Golongan al-Asy'ariyah al-Mutaqaddimun, mereka mengisbatkan bagi Allah sifat-sifat ini. Mereka isbatkan bagi Allah redha, cinta, marah, murka, benci, ya, turun, istiwa, tapi mereka isbatkannya sebagai satu sama ada, ianya adalah sifat yang qadim, tidak berulang-ulang, atau bagi mereka sifat fi'liyah itu sebahagiannya adalah amrun i'tibari, nisbah kepada Tuhan. Ya. Jadi di sana tidak ada sifat yang hakiki yang berdiri pada Tuhan, namanya mencipta. Makna Tuhan mencipta ialah adanya langit dan bumi menurut kehendak dan kudrah Allah Ta'ala. Tapi tidak ada pada Tuhan sifat mencipta dengan makna Tuhan membuat, dengan makna Tuhan kata ke langit kun fayakun. Tidak ada. Ya, kun fayakun ni hanya isti'arah tamthiliyah, kata pinjaman sebagai bentuk perumpamaan. Nak bagi tahu cepatnya kehendak Allah itu bila nak jadi. Itu sahaja.
Bukan di sana ada actions, ada tindakan daripada Tuhan yang menjadikan. Maka mereka tak boleh terima bahawa Tuhan memang sendiri-sendirinya ambil tanah untuk bentukkan rupa Adam alaihissalam. Setiap malam Tuhan turun. Bagi mereka turun itu adalah turun yang azali, yang qadim, yang tidak lagi berulang-ulang. Jadi tentulah ini bercanggah dengan nas hadis. Dia kata kulla lailah, setiap malam. Jadi ini adalah contoh penolakan golongan Asy'ariyah terhadap konsep sifat ini. Bagi mereka, mereka takwil lah, mereka ubah supaya tidak bercanggah dengan dalil hudus. Dan wujudnya sifat ikhtiyariyah ini adalah pemusnah terbesar kepada dalil hudus. Dalil hudus hakikatnya bercanggah jikalau kita isbatkan sifat ikhtiyariyah kepada Allah Ta'ala, yang memang nyata sifat ikhtiyariyah ini begitu banyak disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Bahawa Tuhan itu mencipta, Tuhan itu memberi rezeki, Tuhan itu mencintai hambanya yang beriman. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya? Allah itu benci, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka. Ya? Dalam hadis, yang hadis syafaat yang panjang dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, apabila orang manusia pergi jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, minta syafaat, mereka semua kata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang dia tak pernah marah macam ini sebelum ini, dan dia tidak akan marah lagi seperti ini selepas ini. Jadi di sini para anbiya mengisbatkan sifat murka, marah, yang tidak sama dengan cara kaifiat makhluk, tapi marah yang ada bezanya, yang berulang-ulang. Marah yang ada mula dan habis. Ya? Allah sebut dia redha kepada orang yang buat amal salih. Ya? Kalau kita kata tidak ada sifat ikhtiyariyah. Okey. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia orang musyrik yang menentang Nabi. Adakah Allah redha kepada Abu Sufyan ketika dia musyrik? Tentu jawapan yang logik, yang masuk akal, yang sesuai dengan nas, Allah tak redha. Tetapi kemudiannya bila Abu Sufyan masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, jadi sahabat Nabi yang mulia. Bukankah kita sebut Abu Sufyan radhiyallahu anhu? Maknanya Allah sudah redha sekarang kepada dia. Jadi dulu Tuhan tak redha, sekarang Tuhan redha sebab dia sudah buat apa yang Tuhan redha. Kita sendiri, masa kita buat maksiat, kita buat dosa, adakah semasa kita buat dosa Tuhan sayang kat kita? Tuhan redha kat kita atau Tuhan marah? Jawapannya Tuhan marah. Tuhan benci. Tetapi kemudian kita istighfar, kita bertaubat, adakah Tuhan masih terus membenci kita? Atau Tuhan sudah redha dan sayang kepada kita? Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ha. Jadi jelas, nas menyokong mauqif ahli sunnah wal jamaah bahawa di sana ada perbuatan Tuhan yang bertukar, berlangsung, berbeza pada waktu dengan waktu mengikut keadaan dan individu, ya, yang disebut sebagai perbuatan. Tetapi ahli sunnah wal golongan mutakallimatus sifatiyah asy'ariyah, mereka kata tak. Siapa yang Tuhan tahu dia akan mati dalam keadaan iman, Tuhan akan redha kepada dia daripada azali sampai bila-bila. Jadi Abu Sufyan, Tuhan tak pernah murka dekat dia. Tuhan sentiasa sayang dan redha dekat dia sebab Tuhan tahu dia akan mati sebagai mukmin.
Adapun orang yang diketahui dia akan mati dalam keadaan kafir, maka Tuhan tak pernah redha pada dia sampai bila-bila. So dia berkata ini bergantung kepada kesudahan seseorang. Dan ini bercanggah dengan nas. Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari' bagi yuhib, yarda, yaghdab. Ya? Kata kerja fi'il madhi. Tuhan kata qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar. Ayat itu turun dan Tuhan kata wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar pertukaran dialog antara kamu berdua wahai Muhammad dengan wanita yang datang mengadu ini. Jadi Tuhan mendengar ketika dialog itu berlangsung. Dan bila setelah dialog itu selesai, Tuhan kata Tuhan telah mendengar. Qad sami'a. Dah habis dengar. Sebab dialog itu dah habis. Sebelum Adam AS wujud, adakah Tuhan melihat Adam? Sebelum kita wujud, adakah Tuhan melihat kita? Tuhan tahu kita akan ada. Tapi Tuhan tidak melihat kita, melainkan setelah kita ada lah. Kita belum ada, nak lihat apa? Tidak ada untuk dilihat. Lihat ialah benda yang wujud. Ya? Sebelum kita wujud, kita ni maklum, diketahui. Belum lagi mubsar, belum lagi masmu'. Sebelum kita bercakap, suara kita belum ada, Tuhan tidak dengar suara kita kerana bukan sebab dia tak dengar. Pasal benda tu memang tak ada. Nak dengar apa? Kerana al-istima', pendengaran, mendengar, yasma' hanya bertakluk dengan suara yang ada. Jadi, nas jelas menyokong. Banyak nas-nas yang menyokong dan kita akan datang pada perincian sifat-sifat itu. Tetapi golongan golongan ahli kalam dan falasifah, kerana mereka sudah apa nama? Golongan yang telah berpijak dengan dalil hudus, dalil apa itu, semua mereka akan menolak kerana bukan kerana di sana ada nas yang menyokong penolakan mereka, tetapi semata-mata merely kerana nak mempertahankan konklusi akal mereka sendiri, ra'yun. Jadi mereka taqdimur ra'yi alal wahyi, dan ini salah. Mendahulukan ra'yu di atas wahyu. Dan ini adalah cara yang salah. Ya, cara yang salah. Dan di sini kita bahaskan sejumlah i'tirad, sejumlah bantahan yang dibawa oleh ahli kalam untuk apa nama? Kita kata apa? Menentang apa sifat-sifat ini. Yang pertama dia kata annal qabila li syai' la yakhlu anhu wa 'an dhiddih. Sesuatu yang menerima sesuatu sifat, dia akan menerima sifat tersebut atau lawannya. Tidak dapat tidak. Kan? Jadi dia berkata kalau Tuhan tidak bersifat dengan qadim, kalau Tuhan menerima hadis, maksudnya pada zat Tuhan ada hawadis, ada perkara-perkara baharu, af'al hadithah ikhtiyariyah, maka ini dia bagi mereka melazimkan Tuhan itu baharu. Ya.
Kita kata i'tirad ini terbina di atas dua premis, dua penghujahan. Yang pertama, annal qabila li syai' la yakhlu anhu wa 'an dhiddih. Sesuatu yang boleh menerima sesuatu sifat, dia tidak sunyi daripada sifat tersebut atau lawannya. Kalau kata manusia, manusia ni dia boleh menerima melihat. Dan lawan melihat ialah buta. Kalau dia tak melihat, dia adalah buta. Dan mukaddimah premis yang kedua, ma la yakhlu 'anil hawadith fa huwa hadith. Apa yang tidak sunyi daripada kejadian baharu, maka dia juga baharu. Ya. Kita kata mukaddimah ini dhaif, bahkan tidak sahih. Kerana bukan kita kata sifat apa nama lawan bagi sifat ada dua, lawan secara umum atau lawan secara khusus. Iaitu yang kita sebut sebagai ad-diddul wujudi al-khas, lawan kewujudan bagi sifat. Ya. Karena kalau kita kata bercakap, bercakap lawan dia diam. Tetapi diam tidak menafikan kewujudan kemampuan bercakap. Orang yang diam tidak bisu. Ya. Jadi kamu nak kata yang mana satu? Kita tak kata kalau Tuhan tidak bercakap dia bisu, tak. Dia diam. Dan diam bukan sifat kekurangan. Kan? Dan telah sabit sifat diam bagi Allah Ta'ala. Ha? Nabi SAW kata, di sana ada benda yang Tuhan diamkan, wa ma sakata anhu fahuwa af. Maka ia benda yang dimakan, Tuhan tidak bercakap, tidak menyebut kepada kita apakah hukum perkara tertentu. Ya. Jadi itu, ya, kita kata Tuhan memang telah sabit sifat as-sukut bagi Allah Ta'ala dalam hadis yang sahih. Ya. Dan diam bukan lawan bagi bercakap, dengan makna dia menafikan kewujudan sifat berkata-kata, iaitulah bisu. Tak. Diam di sini dia adalah tidak melakukan pada masa tertentu. Di antara contoh benda yang tidak ada, alam sebelum dia ada. Okey, kita kata alam ni hadis, baharu. Bumi, langit baru ada. Kita sendiri baru ada. Lawan bagi baharu ialah qadim. Okey. Jadi sebelum kita ada, kita belum baharu lagi, belum ada. Adakah kita qadim? Tidak. Ya, sebelum kita ada, kita baharu pun tidak, qadim pun tidak, kerana kita belum ada. Ya. Qadim dengan hadis hanya disifatkan kepada benda yang wujud. Ya, benda yang wujud. Ya. Jawapan kita yang kedua ialah mukaddimah yang digunakan pakai oleh mereka ini adalah
bukanlah mukadimah yang bersifat konsensus, maka dia bukan akal yang sarih. Dia bukan akal yang sarih. Dia hanyalah ra'yun, conclusion daripada kajian mereka yang belum tentu betul. Dan tidak semua orang setuju dengan pembahagian mereka ini. Bahawa apa yang menerima sesuatu, maka sama ada dia menerima sesuatu itu atau menerima lawannya. Apa yang tidak sunyi daripada perkara baharu, maka ia baharu. Ini benda yang bukan disepakati oleh uqala. Demikian juga hakikatnya mukadimah mereka ini bercanggah dengan tabiat ontologi, tabiat wujud. The nature of ontology, the nature of existence, kewujudan. Ya. Kerana di sana ada, kita kata, um, keadaan yang ketiga. Contoh warna. Putih lawannya hitam. Betul tak? Betul. Satu kursi. Kita kata kursi ni warna hitam kah? Tidak. Adakah automatically dia menjadi putih? Tidak. Boleh jadi dia warna biru. Jadi warna kuning. Boleh jadi warna ungu. Ha. Demikian juga mukadimah mereka ini melazimkan kelaziman yang batil. Dan apa yang melazimkan batil? Butlanul malzum yadullu ala butlanil lazim. Bahawa semua benda mesti ada rasa, warna dan bau. Sedangkan kita tahu bukan semua benda dalam dunia ni ada rasa, warna dan bau. Bahkan ada benda yang tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada bau, seperti gas. Kan? Gas dapur masak kita itu bukan ada rasa, bukan ada warna, bukan ada bau. Itu semua ditambah bau yang kuat. Kan? Ada gas-gas tertentu, ya, ada benda-benda bahan kimia yang kita kena buka dalam kebuk wasap. Sebab dia tak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau, tapi ada kesan. Kan? Jadi ada benda dalam alam ni, dia tak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau. Ya? Dia ada sifat-sifat yang lain. Dia ada berat, dia ada kesannya, ya, dia ada efek dia. Itu sifat dia. Jadi, tidak menerima rasa bukan bermakna, ya, apa nama kita kata dia tidak wujud. Demikian juga bantahan ahli kalam ini hanya boleh digunakan untuk membantah karamiyah. Kerana ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan jenis kewujudan sifat ini pada Allah Ta'ala sejak azali. Cuma ahli sunnah kata dari segi afrad, dari segi individu perbuatan itu, yang dia ada awal dan akhir. Allah akan sentiasa bersifat berkata-kata sampai bila-bila. Allah akan bersifat istiwa daripada azali. Sebelum ada arash, Tuhan sudah ada sifat istiwa pada dirinya, walaupun dia belum beristiwa. Jadi sifat itu ada pada Allah Ta'ala. Cuma perbuatan, activation itu yang Tuhan lakukan pada masa dan cara yang dia kehendaki. Ya. Dan ahli kalam sendiri tanaqub. Dan hujah ini boleh dipatah balik kepada mereka oleh golongan falsafah untuk mengisbatkan qidamul alam. Kerana inilah hujah ahli falsafah untuk isbat qidamul alam. Dia berkata, kalau dah Tuhan itu mencipta sejak azali, ada sifat mencipta, maka Tuhan tidak boleh tidak sentiasa mencipta. Maka alam ini mesti wujud bersama dengan Tuhan. Kalau alam ini adalah ta'alluq bagi kudrah Tuhan,
dan Tuhan ada kudrah sejak azali, maka ta'alluqnya mesti azali, kata ahli falsafah. Tapi ahli kalam menafikan. Ahli kalam kata tidak. Walaupun Tuhan berkuasa mewujudkan alam sejak azali, tapi Tuhan tidak mewujudkan alam ataupun alam tidak wujud melainkan pada masa yang belakang kemudian, selepas daripada Tuhan, bukan serentak dengan Tuhan. So kalau mereka boleh cakap macam itu, maknanya kaedah yang mereka pakai ni sendiri ada exception dia, ada pengecualian dia. Maka tidaklah sah untuk mereka jadikan sebagai dalil untuk membatalkan semua sifat ikhtiariyah. Maka poinnya kita kata mukadimah mereka ini perlu ditafsirkan apakah makna lawan. Lawan di sini ialah lawan yang menafikan kewujudannya yang khusus, bukan lawan secara umum. Adapun mukadimah yang kedua, apa yang tidak sunyi daripada hawadis, maka ia hadis. Sama juga kita kata apa maksud di sini. Kerana sesuatu yang menerima hawadis, jikalau hawadis itu tidak berhenti, tidak pernah berhenti berulang-ulang, bersilih ganti, itu tidak melazimkan ianya baharu. Dan ini hujah ahli falsafah ke atas ahli kalam. Ahli falsafah kata, kalaupun sesuatu itu bersifat dengan hawadis, dengan kejadian baharu, tapi kalau kejadian baharu itu tidak pernah berhenti, bersilih ganti, tidak putus-putus sehingga infinity, ini tidak menunjukkan bahawa satu benda itu adalah baru. Ya? Walaupun kita kata, sebab itu kita kata kena bezakan di antara qidamun naw' dengan qidamul afrad. Kita kata tidak ada benda fard dalam alam ini yang qadim pada zatnya sendiri. Ya? Setiap benda adalah baharu. Dan itu sudah cukup untuk mengisbatkan kewujudan pencipta bagi alam. Walaupun kejadian baharu dalam alam ini tidak pernah berhenti. Dia bersilih ganti kerana Tuhan tidak pernah berhenti melakukan. Tuhan tidak pernah berhenti melakukan. So ini di antara penghujahannya, dan kita akan sambung lagi penghujahan ini insya-Allah taala dalam membantah konsep hudus ini pada kelas yang akan datang باذنillah taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.